ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di dalam kisah seram alam jin. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama mendoakan buat saudara Islam kita di Palestin. Semoga dikuatkan iman, dikuatkan kesabaran, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan ganjaran pahala dan rezeki yang maha luas, serta semoga perjuangan saudara Islam kita di Palestin ini menemui kemenangan yang besar. Tidak lama lagi, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan kesucian agama Islam. Allahu Akbar. Malam ini saya nak minta maaf banyak-banyak. Saya terpaksa melangkah beberapa banyak kiriman kisah yang dikirimkan kepada saya sebelum ini. Semata-mata saya nak dahulukan kisah yang saya baru terima ini daripada seorang individu yang menggelarkan diri beliau sebagai Datuk. Bukan Datuk yang ada cucu tu. Ini status gelaran Datuk. Memang Datuk katanya. Dia tak nak dedahkan namanya kepada kita. Katanya tak perlu dikenali oleh orang ramai. Cukuplah sekadar berkongsikan kisah pengalaman untuk tontonan hiburan sahaja. Ikhlas perkongsian dari Datuk buat semua yang menonton. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Datuk tidak mengirim mesej kepada saya melalui WhatsApp tau. Tapi Datuk ni mengirimkan kisah ini melalui kiriman email, yang mana pada permulaan asalnya penulisan beliau adalah dalam bahasa English. Jadi saya translatekan, saya siarkan kemudiannya macam biasalah dalam bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu, bahasa rasmi Malaysia. Peringatan penting untuk semua malam ini. Ini adalah amaran. Malam ini kita tidak bermain dengan perasaan seram. Tak ada seram-seram untuk minggu malam ini. No. Tetapi kita akan mendalami. Kita akan disajikan dengan kisah seram yang penuh romantik. Datuk ini ada seorang kawan. Dia ni kalau dekat hotel, kalau dekat dining hall tu, kebetulan lah kalau ada band tengah main muzik ke apa, mesti kawan Datuk yang seorang ini akan naik stage. Dia akan request nak menyanyi lagu Tears in Heaven. Mesti punya. Will you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? Sebab apa? Sebab semuanya berpunca daripada satu kejadian. Kejadian yang membuatkan hatinya tergantung tanpa pemilik. Inilah dia kisah dari seorang yang bernama Thomas Andrews. Ini saya potong misai kesayangan saya ni pun semata-mata nak menjiwai watak Thomas Andrews ni. Besar pengorbanan saya malam ni, Datuk. Sanggup saya potong misai kesayangan saya ni. Thomas Andrews berasal daripada negara Estonia, dan pada waktu itu tahun 2013 mereka sering berhubungan dan berdiskusi atas perkara kerja dan juga perniagaan. Malah dalam waktu yang sama, hobi bermain golf memang satu rutin yang harus mereka berdua lakukan pada hujung minggu. Thomas Andrews dengan Datuk inilah, mereka berdua ni berkongsikan hobi yang sama, bermain golf. Tidaklah pada satu hari Thomas tidak dapat ikut serta dengan Datuk bermain golf atas sebab perlu mengikuti aktiviti jungle trekking bersama rakan-rakannya yang berasal juga daripada Europe. Lokasi gunung jungle trekking di Malaysia ini tidak perlu didedahkan namanya. Datuk kata atas alasan privasi, Datuk mengambil langkah berjaga-jaga, tidak mendedahkan kepada umum. Biarlah ianya menjadi kekal rahsia yang manis buat Thomas Andrews selama-lamanya. Kita bersambung semula dengan kisah Thomas Andrews. Mereka mulalah mendaki pada seawal jam 7 pagi. Bilangan pendaki yang ikut serta bersama adalah seramai 5 orang sahaja katanya. Kesemuanya adalah rakan-rakan daripada Europe. Tiada satu pun daripada rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab katanya lagi, ini bukan kali pertama mereka naik gunung tau. Boleh dikatakan sebulan sekali pasti mereka akan beraktiviti jungle trekking di situ. Maksudnya mereka dah biasa lah tu. Lupa saya nak bagi tahu pada korang semua, Thomas Andrews ini bukan baru tinggal di Malaysia.
Kata Datuk, disebabkan urusan kerja di bawah syarikat majikannya telah membuatkan beliau sudah berada tinggal di Malaysia hampir 4 tahun lamanya. Lama juga tau. Kalau nak bercakap dalam bahasa Melayu pun insya-Allah tak ada masalah pun. Bolehlah sikit-sikit, kata Datuk. Thomas ini kalau mendaki, katanya dia suka pasang earphone nak dengar lagu. Tapi bukanlah kedua-dua belah telinga. Hanya sebelah telinganya saja dipasangkan earphone. Kebetulan waktu pendakian kali ini Thomas berada di barisan belakang sekali. Sedang mengatur langkah pendakian, tiba-tiba di satu spot yang agak tidak rata struktur tanahnya, membuatkan pergerakan mereka berlima ini agak terbatas dan sukar laluannya. Perlu lebih berhati-hati kerana keadaan tanah yang agak basah dan juga sangat licin. Jadi demi keselamatan bersama, mereka pun seorang demi seorang yang akan melepasi laluan tersebut. Entah macam mana, Thomas yang berada di belakang sekali ini, pandangan matanya terlihat ada satu pergerakan di sisi yang lain. Pada mulanya, Thomas sangkakan babi hutan yang melanggar ranting-ranting pokok di hutan tu. Tetapi jangkaannya meleset bila mana Thomas dapat melihat rupanya pergerakan itu adalah daripada satu individu wanita yang tidak tahu daripada mana asal kewujudannya. Sebab Thomas sekarang ini berada jauh di tengah hutan di atas gunung. Mana mungkin seorang wanita yang berpakaian serba putih bersih tanpa sebarang kotoran itu boleh berada di dalam hutan yang macam ni. Thomas memberhentikan langkahnya, masih lagi melihat ke arah yang sama, ke tempat kedudukan wanita itu. Situasi tersebut bukan memihak kepada Thomas saja, kerana wanita berkenaan juga sedang memerhatikan ke arah Thomas. Bermaksud dua individu ini saling berpandangan di antara satu sama lain. Thomas Andrews tidak bertepuk sebelah tangan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengan serta-merta sudah lumrah manusia yang berjantina lelaki. Pada akhirnya, tanpa sebarang alasan yang kukuh, Thomas Andrews yang dalam keadaan separuh sedar ini sudah mengikut langkah pergerakan perempuan tersebut, sikit demi sikit menjauhi kumpulan rakan sependakian Thomas yang lain di belakang tu. Dengan erti kata lainnya, Thomas Andrews mengikut perempuan tu, dan dalam masa yang sama rakan-rakan Thomas meninggalkan dia jauh ke belakang. Yang menjadi soalan peribadi saya sekarang ini, takkanlah rakan-rakan Thomas ni tak sedar Thomas tak ada dekat belakang? Secara logiknya betul tak? Betul tak apa yang saya cakap ni? Kan? Jadi yang rakan-rakan dia nampak sekarang ini hanya jelmaan Thomas sahaja. Selalunya akan berlaku macam ni lah. Thomas kata dia ni berada di satu tempat macam sebuah penempatan di dalam hutan. Di situ dia dapat melihat semuanya berbangsa Melayu dan berpakaian serba putih. Thomas ni dilayan dengan sangat baik oleh perempuan tu. Dijemputnya berehat dekat satu tempat kawasan seakan-akan macam pondok kecil. Mereka pun beramah mesra lah di antara satu sama lain, bergurau-gurau, bersembang-sembang. Sepanjang mereka berbual, tiada satu peminuman ataupun makanan yang dihidangkan untuk Thomas Andrews. Tak ada hidangan. Mereka hanya rancak bersembang mesra sahaja. Selalunya kalau dikaitkan dengan penempatan di alam di sebalik mata ni, dia mesti nak hidangkan mi goreng ke, air ke. Tapi bagi kisah Thomas Andrews ni tak ada. No, tak ada beverage ataupun minuman, tak ada. Semua tu tak ada. Thomas hairan walaupun penempatan di situ agak mundur jauh kedalaman. Tetapi perempuan tu fasih tahu berbahasa Inggeris dengan Thomas. Ini yang membuatkan Thomas betul-betul kagum dengan perempuan tu. Bila ditanya adakah perempuan tu educated, belajar dekat mana-mana ke, kan, ada sambung study dekat mana-mana ke, perempuan tu langsung tak menjawab sepatah haram pun soalan daripada Thomas. Dia lebih memilih untuk senyum manis saja pada Thomas. Pada waktu ini Thomas betul-betul tergoda dengan senyuman manis perempuan tu. Suaranya sweet, perlahan je suara perempuan tu. Gelak ketawa pun ala manis je, kata Thomas. Memang peranan seorang wanita jelita itu cukup segala-galanya, sempurna.
ada pada perempuan depan Thomas sekarang ini. Ini yang dikatakan Thomas Andrews bercerita pada Datuk. Datuk menulis kepada saya cuma sampaikan saja. Tidaklah pada satu ketika perempuan manis yang sedang bersembang dengan Thomas Andrews ini daripada ramah terus jadi senyap, membisu. Dia melihat ke arah satu sudut kumpulan lelaki di penempatan itu yang sedang membaca sesuatu secara beramai-ramai. Maka Thomas pun peliklah, kenapa senyap ni? Apa yang perempuan tu perhatikan? Jadi Thomas pun melakukan perkara yang sama, mengalihkan pandangan dia ke arah kumpulan lelaki tu juga, melihat dan mendengarkan bacaan yang dibaca oleh mereka ni. Walaupun Thomas langsung tak faham apa yang dibaca oleh mereka, tetapi Thomas rasa tenang. Dia jadi khusyuk mendengarkan bacaan daripada kumpulan lelaki berkenaan yang tengah baca secara beramai-ramai itu. Tak lama kemudian perempuan ni memanggil nama Thomas, seolah-olah mengarahkan Thomas ni mengikutnya ke arah satu tempat yang lain pula. Thomas pun ikutlah kehendak perempuan tu. Sambil mereka berjalan, sambil mereka berbual mesra, bersembang, macam-macam topik lah yang mereka berbualkan. Agak lama juga mereka ni bergurau, bersembang. Sedar tak sedar, perempuan tu menunjukkan jari dia ke arah satu kumpulan pendakian yang sedang mendaki tidak jauh daripada mereka berdua. Bila Thomas mengalihkan pandangan dia ke arah pendaki tu, itulah kawan-kawan dia tadi sedang khusyuk mendaki. Sekarang ini barulah Thomas tersedar, barulah Thomas terkejut, barulah Thomas ingat kembali tujuan asal dia kemari adalah mendaki bersama rakan-rakan dia. Sekarang kenapa pula dia boleh bersama-sama dengan perempuan ni? Dalam keadaan terpinga-pinga, Thomas memalingkan pandangannya ke arah belakang, nak melihat semula ke arah perempuan tu. Rupa-rupanya perempuan tersebut bertindak, berdiri menjauhi daripada kedudukan Thomas. Perempuan tu senyum je ke arah Thomas sambil melambai-lambaikan tangannya, seakan-akan menunjukkan isyarat bahawa mereka berdua akan mula berpisah. Sampai di sini saja untuk selama-lamanya. Berakhirlah perbualan mesra di antara mereka berdua. Thomas Andrews, walaupun hatinya sedang melalui saat-saat terkejut, baru terjaga daripada permainan alam gaib perempuan berkenaan, namun jauh di sudut hati Thomas, saat melihat perempuan itu berjauhan dan semakin menghilang daripada pandangan, jujur Thomas katakan, menitis air mata lelakinya. Dia betul-betul sedih. Baru nak rasa nikmat nak menaruh perasaan pada seorang wanita Melayu dalam hidup dia, walaupun wanita itu bukan manusia sejati. Bila perempuan itu menghilang, Thomas dapat dengar rakan-rakan dia memanggil nama dia daripada belakang. Yang peliknya, reaksi mereka semua itu biasa je, seolah-olah seperti tidak menunjukkan rasa kehilangan Thomas. Macam Thomas ni sentiasa berada di belakang mereka dari tadi. Thomas mengambil keputusan untuk diam membisu, langsung tidak menceritakan kejadian berkenaan pada rakan-rakan dia yang lain, sebab dia tahu dan dia yakin sudah pasti mereka semua tidak akan percaya kata-kata Thomas. Walaupun hari dan minggu kian berlalu, Thomas Andrews masih lagi terbayang-bayangkan, tidak dapat melupakan wajah perempuan manis tu. Sehinggalah bila mana Thomas ni menceritakan segala-galanya pada Datuk, barulah Thomas pertama kali dengar perkataan yang dinamakan sebagai bunian. Yes, bunian. Itu pun Datuk cuba tanya pendapat pada orang lain. Ramai yang kata ianya adalah bunian. Kalau ikutkan Datuk pun tak tahu. Tapi bila dah bertanya-tanya pada kawan-kawan yang lain, semua kata sepakat bersetuju itu adalah bunian. Bagi Thomas, walaupun sukar nak percaya dengan info maklumat berkaitan dengan bunian-bunian semua ni, tetapi memandangkan dengan apa yang telah dilaluinya sebelum itu, maka Thomas tiada pilihan lain. Kata-kata pendapat masyarakat Malaysia setempat perlu dititik beratkan, kena ambil kira. Dia kan orang Estonia, mestilah dia baru dengar berkaitan dengan bunian tu kan. Dalam masa yang sama, setelah bermaustatin lama di Malaysia, bila sering kali mendengar suara azan berkumandang di radio, suara azan di masjid, hati dan ingatan Thomas Andrews terpukul seakan-akan macam teringatkan sesuatu. Bila dia ni fikirkan kembali, rupa-rupanya kumpulan lelaki yang sedang membaca di penempatan perempuan manis hari itu adalah
bacaan yang hampir sama bunyinya seperti azan, tapi bukan azan. Cuma hampir sama bunyinya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tidak salah seperti apa yang kita fikirkan sekarang. Sekarang ini Thomas Andrews begitu yakin bahawa bacaan yang dibaca pada hari kejadian adalah bacaan daripada surah-surah Al-Quran. Datuk kata lagi, malahan selepas hari kejadian tersebut, Thomas sering datang mengadu, meluahkan perasaan pada Datuk. Menitis air mata lelakinya, sedih katanya, rindu dengan perempuan manis tu. Dan yang paling ketaranya, Thomas kata dia rasakan tenang je dekat kampung tu. Bahagia je rasanya. Dan Datuk pendekkan kisahnya di sini. Itu yang berlaku kepada Thomas Andrews pada sepanjang tahun 2013, 2014, 2015. Sekarang 2023 di Kuala Lumpur, Datuk sekarang ni masih lagi bersama dengan Thomas Andrews. Tetapi bukan Thomas Andrews yang dulu. Kini beliau, Thomas Andrews, sudah dikenali dengan nama Muhammad Andrews. Alhamdulillah, Alhamdulillah, beliau sudah memeluk agama Islam. Bahkan berita baiknya lagi, Muhammad Andrews sudah pun berumah tangga dengan seorang wanita Melayu rakyat Malaysia yang dulunya seorang sekretari di syarikat Datuk sendiri. Alhamdulillah, sekarang sekretari tu dah berhenti kerja, menjadi suri rumah sepenuhnya buat Muhammad Andrews. Akhir kata, Datuk ada menulis tahu dekat sini. Kata Datuk, apabila Datuk ni bertanya kepada Muhammad Andrews, soalannya macam ni: Muhammad Andrews, do you still have memories of that incident? Satu je jawapan yang keluar daripada mulut Muhammad Andrews. Korang nak tahu tak apa dia? Muhammad Andrews hanya sebut Tears in Heaven. Itu je jawapan dia. Tears in Heaven. Korang nak tahu tak sebab apa? Rupa-rupanya ketika beliau sedang mendaki pada waktu hari itu, sebelum dia terserempak, sebelum dia ternampak dengan perempuan misteri tersebut, Muhammad Andrews sedang mendengarkan lagu MP3 yang berjudul Tears in Heaven. That is why lah indahnya kisah cinta awak yang bernama Muhammad Andrews. Would you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Terima kasih Muhammad Andrews. Itulah kisah kiriman email daripada Datuk yang tidak bernama. Terpulanglah pada para penonton nak menilai macam mana pun. Kita ambil yang baik-baik je dan kita jauhi perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk. Apa yang saya harapkan, saya harap Datuk sampaikan salam kami semua kepada Muhammad Andrews. Katakan kepada beliau, I am very proud to you brother. Thank you for your tears in heaven. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Sharekan kisah percintaan manis ini kepada semua penonton supaya kita sama-sama merasai perasaan cinta daripada seorang jejaka kelahiran dari negara Estonia. Bukan kaleng-kaleng kisah saudara Islam kita ni. InsyaAllah sekiranya diizinkan Allah SWT, kita akan bersua dan bersiaran kembali dengan kisah daripada pengirim yang selanjutnya di dalam kisah percintaan, kisah seram
Alam jin. Manisnya kisah seram malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا